majlis kita berjalan dengan lancar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam mahabbah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun bersama kita di Google Meet Gema Nur Iman di kelas subuh bagi membimbing bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab Hikam Jawi pada pagi ini yang berusaha Puan Hajah Rosniati Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu yang telah pun memilih untuk bersama di Google Meet Gema Nur Iman pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini baik bagi kita, dilindungi dari segala musibah dan bertakwa secara istiqamah dan selalu bersyukur dengan segala rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah subuh kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan Ummul Kitab tadi diberkati Allah dan kita dipayungi oleh para malaikat bersama di halaqah ilmu pada pagi yang bahagia ini. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab. Saya terus mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Disembuhkan dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha menyembuhnya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan. Untuk Hajjah Kartini binti Haji Abdul Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Muhammad Khalif Qayyim bin Hishamuddin, Nurmala binti Abdullah, Azim Syukri Syukur, Sufiah Najihah binti Zahari, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Fatimah Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Juminah binti Masrun, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah binti Sanib, Saimah binti Sanib, Zuzaila Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Masli Tauddin, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Omar, Faizal Ikmal Azami, Sharifah Siti Nur binti Said Mazin, pejuang-pejuang talisemia, Jasmine bin Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Sarina binti Sofia, Salamia binti Hamadiyah, Jenny bin Jamari, Ainur Yusnita binti Muhammad Faik, Hajjah Slimah binti Haji Sukaimi,
Hajah Sirang binti Tobari, Hajah Masita binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Indun binti Muhammad Arif, Jamiah binti Rahmat, Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Maitah binti Yid, Faizal Ikmal Azami, Nur Firasya Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Muhammad Saza Aqil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Nur Ain binti Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Abu Bakar. Dan pada pagi ini kita doakan kepada anak anda pengerusi Puan Rosniati Umairah binti Kamaruzzaman yang akan menjalani operasi pembedahan jarinya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Dan juga kepada semua jemaah yang tersenarai sebanyak 165 orang dan juga para jemaah yang hadir pada pagi ini kiranya diuji dengan pelbagai penyakit dan pelbagai masalah. Mudah-mudahan Allah permudahkan sekaliannya untuk kita dan diberi syifa yang sempurna, insya-Allah. Seperti biasa kita turut merakamkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran kepada yang menyambutnya pada hari ini. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik. Semoga Allah berkati impian tercapai dan dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majlis kita diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk meneruskan kuliah subuh kita ini dengan memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab Hikam Jawi. Dengan segala bangganya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan bersihkan hati kami dari sifat-sifat munafik. Wa a'malana minar riya. Bersihkan amalan kami daripada sifat riya. Wa alsinatana minal kadhib. Bersihkan lidah kami, perbicaraan kami daripada penipuan, kebohongan. Wa a'yunana minal khiyanah. Bersihkanlah ya Allah pandangan mata kami daripada perbuatan khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salam ceria, pagi, segar, semangat. Tak ceria, bersemangat. Semangat, betul ni, semangat ni. Betul insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan semangat, sihat. Kita buka mata tu kita rasa syukur. Hati kita rasa ya Allah Rabbi, aku masih hidup pagi ni, masih lagi berpeluang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Harap-harap lidah kita jangan ada rasa bosan. Jangan ada rasa bosan dengan zikrullah, jangan ada rasa jemu dengan dengan majlis ilmu. Lagi rasa bosan, Ustaz. Alhamdulillah ya Allah Rabbi. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rasa minat, rasa cinta, rasa suka, rasa senang, rasa tenang, dan Allah beri bimbingan. Itu semua nikmat Allah. Memang kurnia Allah. Kalau Allah tak beri pada kita, kita ni tak tahulah pagi-pagi ni kat mana, buat apa, cakap apa, dengan siapa, di mana, apa keadaan kita, kita tak tahu. Tapi Alhamdulillah, dalam banyak-banyak bentuk dan keadaan manusia, perihal dan suasana yang ada, Allah kurnia taufik pada kita. Sampai ke saat ini Alhamdulillah dapat baik. Bukan kerana kita ni baik sangat, tapi Allah beri peluang untuk kita menjadi yang lebih baik. Jadi kita sama-samalah pagi ni kita ikhlaskan hati kita untuk baca surah Yasin. Dan juga kita mohonkan doa kepada Allah untuk semua yang didoakan.
yang ada dalam hati masing-masing, ingatan masing-masing, terutama anak Hajar Rusniati, yang mana namanya Umairah binti Kamaruz Zaman. Saya difahamkan akan menjalani pembedahan tulang jari tangan. Pembedahan tulang jari tangan. Hari ini difahamkan pembedahan bakal berlangsung. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesihatannya sebagaimana sebelumnya atau yang lebih baik. Dijadikan oleh Allah proses pembedahannya berjalan dengan lancar tanpa ada implikasi buruk sebelum, ketika dan selepas. Dan mudah-mudahan tangan itu menambah setelah sihatnya nanti menjadi asbab bertambahnya amal soleh. Bertambah amal soleh itu yang penting tu. Sebab kita bukan nak sihat kerana takut sakit. Kita nak sihat kerana mohon supaya Allah jadikan sihat itu bermanfaat untuk akhirat kita. Kita bukan sebab takut sakit sangat. Sakit pun makhluk Allah juga. Sihat pun makhluk Allah juga. Namun untuk urusan duniawi, sakit itu banyak kekangan. Sihat itu banyak dia punya lapangan. Nak kata sihat mesti baik, belum tentu. Kadang-kadang bagi seseorang sakit itu lebih baik bagi dia. Tapi banyak kekangan maksud saya. Bila kita tak sihat, mungkin tak sihat tu baik untuk kita. Tapi dia ada kekangan. Untuk urusan duniawi kekangan. Iyalah betul. Contoh, orang sakit tak boleh bangun. Mungkin baik untuk dia menjadikan dia tak pergi ke tempat-tempat maksiat. Tapi kan kekangan. Tak boleh bangun tu nak urus diri sendiri, nak istinja, nak makan, nak minum, nak berpindah, nak uruskan keluarga. Ada kekangan yang banyak. Jadi kita mohon sehat bukan semata-mata takut sakit, bukan kerana tidak bersetuju dengan ketentuan Allah, hanya ingin merayu agar diberikan kelapangan untuk kita menguruskan pelbagai perkara dengan niat untuk taat. Dan jadi kita doakanlah hal yang sama tu untuk Umairah binti Qamaruz Zaman ni. Semoga dia pun sihat, nanti kembali tangannya dapat berfungsi dengan baik tanpa ada apa-apa kesan yang buruk insya-Allah. Jadi sama-sama kita ikhlaskan hati kita membaca surah Yasin. Semoga Allah perkenankan doa kita, niat yang baik, niat-niat yang salihah, dan Allah jadikan hidup kita hidup yang bakinya bermanfaat serta berkah. Kalau berkah, insya-Allah umur kita tu Allah lindung daripada perkara-perkara yang buruk ataupun yang keji insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون
إنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عافنا وعافهم اللهم اشفنا اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا وإياهم الشفاء يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami pada pagi ini syukur kepadamu ya Allah. Nikmat limpah kurnia Engkau pinjamkan kepada kami satu persatu, detik demi detik, saat kepada saat. Masa bergerak seiring dengan begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kami syukur ya Allah, kami syukur ya Allah lidah kami masih sihat. Kami syukur ya Allah mata kami masih dapat melihat. Kami syukur ya Allah akal fikiran kami masih dapat mengingat. Kami mohon kepadamu ya Allah agar nikmat ini dapat kami gunakan untuk taat kepadamu, redha dengan segala ketentuanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk terus istiqamah dengan kebaikan. Apa jua bentuk kebaikan untuk kami penuhi tanggungjawab kami untuk beramal soleh sehingga ke akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia ini juga kami tidak lupa untuk mendoakan sebahagian daripada keluarga kami, sahabat kami, kenalan kami, yang mana mereka diuji dengan urusan kesihatan mereka. Tabahkan dan kuatkan iman mereka, takwa mereka kepadamu ya Allah. Di samping sembuhkanlah, afiatkanlah, kembalikanlah ya Allah kesihatan kepada mereka. Khususnya orang yang didoakan, Umairah binti Kamaruzzaman. Semoga beliau dan semua yang lain yang didoakan kembali sembuh daripada sakit yang sedang dialami, kembali sihat dan afiat untuk terus beramal soleh dengan kebaikan. Kami mengharap kepadamu ya Allah. Kami memohon merayu kepadamu ya Allah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menguasai melainkan kekuasaanmu ya Allah. Engkau yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkau yang mentadbir seluruh alam ini tanpa ada campur tangan kepada sesiapa pun pada hakikatnya. Engkau berikan kesihatan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ujikan dengan kesakitan untuk sesiapa yang engkau kehendaki. Namun kami sebagai hamba-Mu merayu meminta redha, meminta kepadamu ya Allah agar Engkau berikanlah kesihatan, afiat kepada mereka ya Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya Ya kami. Karim. Pagi. Allahu Akbar. Pagi, pagi, pagilah Selamat pagi. pagi. Ustaz, saya nak tanya Selamat Pagi, boleh? minum pagi. kopi. Selamat pagi Ustaz. Pagi, Alhamdulillah. Bismillah. Ustaz, saya nak tanya boleh? Hmm. Ustaz tak takut ke duduk situ seorang-seorang? Duduk mana? Takut ada bear kat belakang. Oh, dia punya gambar tu. Hutan tu. Ah, hutan tu gambar dia mungkin bear yang muncul. Tapi yang kat sebenar kat sini mungkin teddy bear. Sejuk mata memandang. Alhamdulillah. Syukurlah pada pagi ni ya Allah. Rupanya hidup kita lagi ya pagi ni. Dapat sama. Tak sangka dapat bersama dengan Gemenur Iman. Dan pada masa yang akan datang mungkin saja kita tidak bersama lagi. Kita tak tahu apakah yang akan Allah tentukan, tetapkan untuk kita. Wallahu'alam. Apapun kita syukur pada Allah hari ini. Kita nak pergi kepada Al-Hikam, muka surat 10. Menceritakan tentang serahkan tadbir kepada Allah. Namun saya teringat hari itu pada hari Isnin. Hari itu pada hari Isnin ada sedikit perkongsian kan. Menceritakan tentang apa hari itu doa. Ada ingat tak? Menceritakan apa? Doa. Doa mengubah takdir, Ustaz. Ya. Doa tentang apakah doa itu boleh mengubah takdir. Apakah doa boleh mengubah takdir. Baik, sebelum kita cerita jauh-jauh ni, ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa hadis Nabi SAW yang kita kena lihat dulu untuk nanti bila senang. Bukan bila senang, nanti bila saya nak cerita tu kita dah ada gambaran sikit. Tak apalah, kalau kita boleh ingat, kita ingat. Kalau tak ingat, tak apa. Okey, baik. Contohnya, satu daripada ayat Al-Quranul Karim. Saya ada pastekan dekat kita punya ruang mesej tu. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ni semalam, kemarin lagi saya dah sebut dah ayatnya. Allah Subhanahu saya dah sebut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu itu menurut kadarnya, menurut takdirnya, menurut ketentuannya. Ada yang dah ditentukannya. Jadi tiap-tiap sesuatu tu semuanya sudah ada takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada masa yang sama, ada juga ayat Al-Quran yang menceritakan tentang mungkin berlaku, mungkin tak berlaku, mungkin sesuatu perkara tu mungkin terjadi, mungkin tak terjadi. Ada ayat Quran yang menceritakan tentang perihal tu. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah memadam. Saya ada tulis sikit dekat ruang mesej kita. Yamhullahu ma yasha', Allah menghapuskan, ataupun maha yamhu tu tertinggal huruf ya tu. Sebenarnya yamhu bukan muhu. Yamhu, ada ya mim tu. Yamhullahu ma yasha', Allah menghilangkan, menghapuskan, memadamkan apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Jadi ada yang dipadam, ada yang ditetapkan. Itulah dia. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah lah ada ibu kepada segala suratan, segala yang tertetap, yang tertulis. Kitab tu maknanya bukan kitab sekolah buku ni. Maknanya ketentuan tu, ketetapan. Jadi daripada ayat ni, cuba tengok dia punya makna dia dulu.
Sebab kalau saya cerita tapi kita sendiri tak go through dia punya makna dia, nanti kita tak tahu apa saya nak cerita ni. Okey, yang pertama atas tu apa? Tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Tiap-tiap sesuatu tu tak ada sesuatu pun yang terlepas daripada takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tapi dalam ayat yang lagi satu pula, ada yang Allah hapuskan, Allah berkehendak untuk hapuskan, ada yang Allah berkehendak untuk tetapkan dia. Tapi di sisi Allah ada ibu kepada segala kitab, ummul kitab. Ada ibu kepada kitab, induk dia. Induk dia. Jadi nampak tu dekat yang kita punya apa? Kita punya ruang mesej tu kan ada ayat dia 2 kan? Saya dah copy dah paste kat situ kan? Tengok dekat situ. Ibu kepada segala suratan. Jadi ada yang Allah hapus, ada yang Allah tetap. Ni ingat ni, saya ulang 2 kali ni. Ada yang Allah hapus, ada yang Allah tetap. Tapi yang diingat di sisi Allah itu ada ibu kepada segala suratan. Suratan tu segala takdir. Ketetapan sudah ada di sisi Allah. Okey. Tadi yang ke atas, tiap-tiap sesuatu tu menurut takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Daripada sini, maka ulama kita dia membahagikan persoalan takdir ini kepada 2 bahagian. Bukan maknanya takdir Allah tu banyak, bukan. Untuk dalam memahami qada dan qadar, ketentuan Allah ni dapat dibahagikan kepada 2 bahagian. 2 bahagian. Yang pertama disebut dengan nama takdir mubram. Disebut dengan nama apa? Takdir mubram. Takdir juga, ketentuan Allah juga. Yang atas ni. Nampak tak kotak warna biru tu? Saya sengaja tulis mubram. Mim, ba, ra, mim. Siapa yang nak tulis bahasa Arab lah. Saya tulis sengaja, saya tulis dalam tulisan tulisan Rumi ni saja untuk memudahkan saja kita begitu mubram. Takdir mubram ni takdir apa? Takdir Allah. Oh, takdir Allah merujuk kepada apa? Merujuk kepada kenapa pembahagian ni berlaku? Istilah mubram memang tak ada disebut dalam Al-Quran. Nama. Waalaikumsalam. Mak Jah nak tanya muka surat berapa? Dia tak ada muka surat Mak Jah, cuma cerita. Oh, Mak Ustaz cerita Tapi dulu. kalau Mak Jah nak buka pada kitab, boleh. Muka surat 10. Okey. Boleh. Satu, Boleh. Tapi Sama. Ustaz, Ustaz, maaf ayat kedua tu daripada surah apa? Apanya? Ayat Yang kedua. Ayat yang kedua dari surah Ar-Ra'du. Dari surah Ar-Ra'du ayat 39. Dari surah Ar-Ra'du. Oh, tak ada tulis kat situ ya. Surah Ar-Ra'du ayat 39. Okey. Daripada cerita mubram ni, kalau tanya apakah ada istilah ataupun ada terma, ada dia punya nama dia, istilah dia, ataupun ada dia punya perkataan mubram dalam Quran, tak ada. Apakah ada perkataan mubram tu dalam hadis dengan ejaan yang seperti itu? Tak ada. Cuma kenapa ulama bagikan? Ada satu nama dia takdir mubram, lagi satu nanti saya sebut dia punya nama dia. Kenapa pembahagian tu dibuat? Pembahagian tu dibuat berdasarkan kepada kefahaman dari ayat tadi. Macam mana ayat tadi? Tengok ayat yang kedua. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan apa jua yang Allah kehendaki. Maknanya ada satu ketentuan yang Allah hapuskan. Dan dia juga menetapkan apa jua yang dia kehendaki. Maknanya ada sesuatu yang lain pula Allah berkehendak untuk tetapkan dia supaya dia berlaku. Ada satu dihapus, ada satu berlaku. Yang ini bukan mubram. Okey. Dan ingatlah pada sisi Allah, maknanya di sisi Allah adanya ummul kitab. Ibu kepada segala suratan takdir. Yang itu tu mubram. Yang itu tu nak cerita mubram tu. Sampai situ okey? InsyaAllah Ustaz. Teruskan. Okey. Sampai situ okey Okey, sampai situ okey. Jadi pembahagian nak namakan dia mubram dengan yang bukan mubram
itu dibahagikan hanya untuk memberikan kita pembahagian yang memudahkan kita memahami keadaan berlakunya sesuatu ataupun takdir yang berlaku. Untuk kita faham. Hakikat atas ayat yang pertama. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu kami ciptakan dia. Semuanya, tiap-tiap sesuatu itu semua menuruti ketentuan takdir, ketentuan Allah. Jadi yang itu kita dah tahu. Tak ada sesuatu pun yang terlepas dari ketentuan Allah. Ayat yang pertama tadi yang saya tulis. Jadi kita berdoa, doa kita pun takdir Allah. Tiba-tiba orang tu jadi sehat. Asal dia sakit pun takdir Allah. Dia jadi berubah jadi sehat pun adalah takdir Allah. Tapi mula-mula dia berada kat sini. Tiba-tiba dia, besoknya dia muncul kat tempat lain. Dia gunakan ilmu sihir. Tiba-tiba dia muncul kat Amerika besok. Dia muncul kat Amerika tu pun takdir Allah. Tiba-tiba dia guna ilmu sihir. Tiba-tiba malam dia muncul kat Korea. Jawapan dia muncul kat Korea pun takdir Allah. Sihir yang dia lakukan pun takdir Allah. Tak ada sesuatu pun yang terlepas daripada takdir Allah. Lepas dia dah muncul dekat Korea, dia tipu orang sana. Perbuatan dia menipu juga berlaku dengan dalam takdir Allah. Tentang yang nombor satu tu, cara memahami dia macam tu. Ayat nombor satu. Baik. Ayat yang nombor dua ni nak memberitahu bahawa dalam urusan takdir itu, Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Maknanya ada dua. Ada satu Allah hapus, ada satu Allah kehendaki. Dua tu sebagai contoh. Mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima, tak tahu. Tapi ada yang Allah hapuskan dan ada yang Allah kehendaki. Tetapi apa pun yang Allah hapus ataupun kehendaki, semuanya akan kembali juga kepada ibu segala suratan. Suratan takdir. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah itu adalah yang namanya ketetapan ummul kitab itu. Jadi yang tetap tu, yang tak berubah tu, yang mana tidak akan tertolak, terubah apapun juga keadaan, kerana kalau apa perubahan yang berlaku di alam ini, semua perubahan itu adalah dalam takdir Allah. Takdir Allah yang tidak berubah. Semua perubahan yang berlaku pada makhluk dan alam ini, semuanya berubah kerana makhluk tu sifatnya berubah. Dan segala perubahan itu semuanya tertakluk berlaku seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah. Takdir Allah yang tidak berubah. Takdir itu tak berubah. Tapi yang berubahnya adalah makhluk itu sendiri. Baik. Sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Daripada ayat yang kedua tadi tu. Ustaz, contoh Ustaz. Sabar. Belum boleh masuk contoh lagi ni. Okay. Macam nak dekat ni confused dah. Confuse yang mana? Tak apalah. Ustaz teruskan je dulu. Ustaz teruskan. Dia memang macam tu. Don't worry. Nanti sampai saya habis ni pun, nanti dia akan ada confuse juga. Tapi biasa, memang dia perlu lagi tahap ke tahap, sikit demi sikit, berkali-kali. Satu tahap bertahap. Yang kedua sikit demi sikit. Yang ketiga berkali-kali dan berulang. Tiga tu memang proses dia. Tapi don't worry. Kalau tak faham hari ni pun jangan bimbang. Yang penting terus konsisten datang kelas. Sebab memang perkara ni pun bukan mudah untuk faham dalam masa yang singkat. Tapi jangan bimbang kalau tak faham. Yang bimbang kalau tak ajak kawan-kawan lain datang kelas JNI je. Tu bimbang. Okey, baik . Okey, saya nak cuba pelan-pelan ni. Saya takut nanti terpening. Okey. Tentang pembahagian tu, bila dah berlaku yang namanya pembahagian, mubram. Baik, saya pisahkan dua ni. Saya potong ni. Potong. Maka mubram ni, yang di sisi Allah, ketetapan tak berubah. Maknanya kalau orang tu meninggal umur 60, 60 lah. Kalau orang tu meninggal umur 75, 75 lah. Kalau orang tu meninggal umur 80, 80 lah. Ketetapan Allah tak akan berubah. Apa pun terjadi. Sebab yang apa pun terjadi pun adalah takdir Allah. Mubram. Ada orang kata, Ustaz, tapi kalau dia buat kebaikan Ustaz, kan kebaikan tu akan menambah umur yang baik. Ya, kebaikan tu akan menambah umur yang baik
dari satu sudut, tapi hakikatnya yang dia buat baik pun takdir Allah juga. Mubram. Oh, habis kalau dia berdoa, yang dia berdoa, dia angkat tangan pun takdir. Lidah dia bergerak pun takdir. Huruf yang keluar daripada gigi dia pun takdir. Allah jadikan dia ada gigi pun takdir Allah. Keluar suara pun takdir Allah. Air liur dia bergerak, dia telan pun takdir Allah. Tak ada sesuatu pun yang terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan faham dia sampai situ dulu. Baik. Bila dah berlaku begitu, baru kita lihat yang kedua, bawah ni. Sekiranya satu orang itu ada ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bila sesuatu tu Allah dah tentukan seperti itu, maka ada satu lagi nama. Nama dulu bukan takdirnya, nama takdir. Lagi satu nama dia ialah mu'allaq. Nama dia apa? Mu'allaq. Mim, ain, lam, qaf. Mu'allaq. Mu'allaq ni datang dari kalimah allaqa. Allaqa ni maknanya menggantung. Menggantung tu maknanya berkait, berhubung dengan sesuatu. Sebab tu pernah dengar tak? Cerai ta'liq. Ta'liq, dia gantungkan perceraian dia kepada sesuatu. Iaitu sekiranya awak berlaku buat begini, maka cerailah. Sekiranya saya berbuat begini dan isteri saya pergi ke mahkamah gini, maka berlaku dah. Jadi perceraian itu digantungkan kepada sesuatu. Dikaitkan, dihubungkan. Itu nama dia allaqah, mu'allaq. Baik. Jadi ada satu nama saja tapi semuanya dengan pemahaman takdir yang sama. Ada satu nama takdir, nama dia takdir mu'allaq. Mu'allaq ni maknanya bergantung, dia ini dalam catatan malaikat. Kalau yang mubram atas ni kita cerita adalah Lauh Mahfuz. Di sisi Allah tercatat di mana Allah perintahkan kepada yang namanya qalam untuk menulis. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman kepada qalam, uktub ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Wahai pena, tulislah kamu apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku sampailah ke hari kiamat. Jadi qalam ni tugas dia memang tulis. Apa sahaja yang seluruh alam ni berlaku sampailah kepada hari kiamat dekat Lauh Mahfuz. Itu di sisi Allah mubram. Minta off. Hari itu apa katnya? Wallahu a'lam. Baik, mubram. Okey, sekarang ni bila cerita yang atas mubram kita dah asingkan, yang kedua nama dia mu'allaq. Mu'allaq maknanya apa? Tergantung. Bukan tergantung maknanya tak tergantung, tak bertali, bukan. Dia benda yang bergantung kepada sesuatu keadaan. Contohnya, baru masuk contoh. Contohnya, seandainya seseorang itu, dia, contoh si fulan, nama dia Siti Penyapu. Nama dia penyapu. Bila penyapu ni, seandainya dia berdoa kepada Allah, pada masa yang sama dia bersilaturahim dengan baik adik-beradik dia, maka umurnya insya-Allah akan dipanjangkan sampai 65 tahun. Yang warna hijau bulat tu. Sekiranya dia apa? Sekiranya dia berdoa, doanya dikabulkan. Sekiranya silaturahimnya ikhlas, maka dalam catatan malaikat mungkin saja umur dia sampai 65 tahun. Kemudian kalau sekiranya dia tidak berdoa dan dia tidak menghubungkan silaturahim atau dia memutuskan silaturahim, maka di sisi dia umurnya dia akan meninggal pada umur 60 tahun. Catatan itu baik. Catatan itu ada di sisi malaikat. Cuma tak tahu yang mana satu berlaku. Ini kalau 2, kita tak tahu. Kalau 3, kalau 4, kalau 5, tak tahu. Banyak iklan lagi kita. Ya, banyak iklan. Semua. Baik. Jadi ceritanya yang mana satu tak tahu. Yang mana satu tak tahu tu apa? Yang mana satu yang akhirnya akan berlaku tak tahu. Tak tahu.
Seandainya katalah seseorang itu dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Pada masa dia sama dia menjalinkan silaturahim. Silaturahim. Pada masa yang sama juga silaturahim dan doa dia kepada Allah tu diterima oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah. Maka dalam catatan malaikat, lihat umur dia meninggal pada 65 tahun. Dan setelah jejak umur dia 65 tahun, terbukti dalam dua catatan yang ada pada malaikat, sama ada 60 meninggal atau 65 meninggal, maka betul yang berlaku ialah yang warna hijau. Doanya diterima, silaturahimnya berlaku, doanya dia telah lakukan dan umurnya mati 65. Rupa-rupanya setelah dia mati 25, jelaslah bahawa memang yang berlaku itu adalah sesuatu yang memang telah Allah tentukan. Di sisi Allah umur dia sebenarnya memang 65 tahun mati. Okey, kembali kepada ayat tadi. Apa ayat tadi? Apa ayat tadi? Allah menghapuskan apa jua yang Allah kehendaki. Yang mana? Yang 60 ni Allah hapuskan. Dan Allah tetapkan apa yang Allah kehendaki. Yang mana yang tetap setelah meninggal? Yang bawah ini, yang 65. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah jualah ibu kepala segala suratan. Hakikatnya 65 tu memang takdir mubram di sisi Allah. Memang dia mati umur 65. Memang dia berdoa. Memang dia silaturahim. Dan memang dia mati 65. Contoh. Tapi kita tahu ke bendanya kalau belum berlaku? Apa-apa yang belum berlaku semua kita tak tahu. Semua kita tak tahu. Hanya yang kita tahu dua perkara ini. Ada nama dia takdir mubram, ada namanya takdir mu'allaq. Okey, sekarang dah faham gambaran dia sikit ni. Kenapa disebutkan takdir mubram tu hakikat yang takdir tidak berubah? Okey, kita tengok. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ini dulu hadis ini saya kena hafal lah zaman-zaman saya belajar dulu. Yang mana baginda Nabi SAW menyatakan bahawa ada tak hadisnya? Baik. Dalam satu hadis qudsi, saya ada tulis dekat bahagian mesej tu. Di mana Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi SAW, Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni sesungguhnya aku, idza qadaitu amran, kat sini lafaz dia, idza qadaitu qadaan, hafalan saya dulu, idza qadaitu amran, fa innahu la yurad. Maksudnya, wahai Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku, jika ketika mana aku telah mentakdirkan sesuatu ketentuan, maka tak ada seorang pun yang sanggup menolaknya. Yang mampu menolak tu tak ada. Jadi ini menunjukkan takdir tu mubram. Tak ada orang yang boleh tolak takdir Allah, dia guna doa, Allah boleh ubah ikut doa dia. Bila masa Allah ikut dia. Tapi Ustaz, kan ada hadis sebut kalau doa mengubah takdir. Sabarlah. Kena faham satu-satu. Kalau tak faham satu-satu, kita campur semua. Macam semalam bila saya cerita tentang urusan hamba kepada Tuhan, urusan Tuhan kepada hamba dengan urusan hamba kepada Tuhan. Dua cerita berbeza, jangan dicampur. Semalam kot saya cerita kan, petang kan. Semalam petang saya cerita kan tentang takdir kan. Kita jangan campur cerita dia tu. Faham satu cerita, settle faham, buktikan kefahaman, baru kita pergi next. Baru nanti kita tak tercampur, otak kita tak keliru. Otak kita tak keliru. Okey, sekarang ni, yang saya cerita ni, yang atas, mubram. Iaitu apa? Wahai Muhammad, Muhammad maknanya Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku ketika mana menentukan sesuatu ketentuan, maka tak ada seorang pun yang boleh menolaknya. Maknanya ketentuan tu tak akan tertolak, tak akan terubah, tak akan terapa-apa. Sebab takdir Allah tidak berubah. Itu yang atas, mubram. Itu yang saya sebut Lauh Mahfuz. Itu yang saya sebut di sisi Allah. Yang tak berubah tu tetap tak akan berubah apa-apa, tu nama dia di sisi Allah. Kerana takdir Allah tidak berubah. Dan itu kena yakin macam tu saja. Jangan diubah-ubah lagi keyakinan tersebut. Okey ya? Sampai situ. Kedua, tentang mubram yang atas. Yang atas tu yang mana Ustaz? Yang saya garis titik-titik hitam ni, nak cerita mubram dulu.
Kita mubram dulu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam ayat Al-Quran. Ada dalam surah apa ni? Surah Al-A'raf. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya lampirkan, walikulli ummatin ajal. Dan setiap bagi umat itu ada tempohnya, ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal, ketentuan masa yang telah ditetapkan untuk mereka, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak akan dapat mereka kemudiankan, lambatkan, tangguhkan walau sesaat sekalipun, walau sedetik, dan tidak mereka dapat dahulukan. Jadi hidup, mati, rezeki, apa saja yang berlaku ni, jawapannya ialah tak akan ada tercepat, tak akan ada terlambat. Sampai masa di mana masa Allah tetapkan ia berlaku, jawapan dia berlaku. Jadi doa kita tak akan mempercepatkan sesuatu, kejahatan kita juga tidak akan melambatkan sesuatu. Cepat, lambat, jadi, tak jadi, ataupun tidak akan pernah terjadi, atau pernah terjadi, segala apa yang pernah terjadi, atau pernah tidak terjadi, atau bakal terjadi, atau bakal tidak terjadi. Segala apa sekalipun, cerita dia kalau cerita mubram, di sisi Allah, takdir tak berubah. Apa sahaja jawapannya dalam ketetapan Allah. Itu mubram. Itu apa yang ada di sisi Allah. Okey, sampai situ kita pindah kepada cerita kedua bawah, iaitu mu'allaq. Mu'allaq ni cerita dia apa? Catatan malaikat. Catatan malaikat ni maksudnya apa? Mungkin berlaku A, mungkin berlaku B, mungkin berlaku C, mungkin berlaku D, tak tahu. Tapi dalam catatan malaikat, seandainya seseorang itu berbuat begini-begini, dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Lalu dia akan begini-begini, maka masuk syurga. Tapi seandainya dia tidak mohon ampun kepada Allah, dia mati dalam keadaan dosa, maka dia akan diseksa gini-gini. Yang mana satu? Tak tahu. Yang mana satu tak tahu tu, yang mana satu tak tahu apa? Tak tahu yang mana satu akan berlaku. Tapi semuanya seiring berjalan dengan salah satu daripadanya. Daripada sini nama dia takdir yang kita sebut tadi, nama dia apa? Takdir mu'allaq. Mu'allaq maknanya apa? Dia bergantung, berkait dengan sesuatu. Daripada mana kita dapat istilah tu? Istilah itu disusun oleh ulama. Tapi dibuat pengklasifikasian. Klasifikasi, pengelasan dibuat, pembahagian dibuat, bukan pandai-pandai. Bukan ulama buat bid'ah sesat, bukan. Tapi berdasarkan pemahaman dari ayat Quran dan hadis juga. Iaitu apa? Hadis yang saya paparkan ini, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak boleh menolak sesuatu takdir melainkan dengan doa. Jadi doa boleh menolak takdir. Adakah takdir tu takdir mubram atas? Ya atau tidak? Doa boleh menolak takdir. Takdir dengan maksud catatan malaikat ke? Takdir yang hakikat di sisi Allah. Catatan malaikat. Catatan malaikat. Betul. Catatan malaikat di bawah. Mu'allaq. Takdir mu'allaq. Jadi kalau satu orang tu dia berdoa, dia ada takdir dia yang pertama mu'allaq, mati 60. Dia ada takdir yang kedua mati 65. Kalau dia berdoa panjang umur dan doanya diperkenankan oleh Allah, maka dia dapat menolak takdir yang mu'allaq, yang ditentukan umur 60, yang ada dalam catatan malaikat, tetapi dia berdoa, lalu dia menjalani hidup dia dengan takdir yang mu'allaq, yang ada di catatan malaikat, umurnya mati 65, asbab daripada dia doa. Yang dia dapat menolak takdir tu bukan takdir hakikat yang ada di sisi Allah, yang umul kitab, kitab induk ibu segala catatan tu bukan. Tapi dia adalah takdir yang dimaksudkan ialah apa yang ada dalam catatan malaikat. Ustaz, maaf Ustaz, maksud mu'allaq bergantung atau terkait dengan sesuatu. Terkait lah. Maknanya umur dia 65 berkait. Sekiranya doa, sekiranya dia gini, sekiranya dia gini. Seandainya dia gini. Mubram diputuskan. Putus. Benda yang putus, benda yang tidak ada apa-apa perubahan. Okey, baik. Jazam lah, putus. Putus. Okey, baik. Terima kasih Ustaz.
Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Yang Lauh Mahfuz tu 60 atau 65? Lauh Mahfuz ni 65 tu contoh, 60 pun contoh, 78 pun contoh, 83 pun contoh. Kita tak tahu. Sampai masa kalau gitu boleh fleksibel lah. Yang fleksibel yang mana? Maknanya apabila ada mu'allaq, dia dah boleh fleksibel dah dari 60 ke 65. Maksud berubah-ubah tu Ustaz. Dia pun back balik pada yang mula tadi. Kemungkinan 60 ada, 60 dengan 65 tu kemungkinan saja, contoh saja. Mungkin ada orang tetapi kebiasaannya 65 jika dia berdoa. Kalau dia tak berdoa dia masih tetap 60. Kalau dia tak berdoa mungkin dia 60 dan kalau dia pemalas mungkin 58. Sedangkan yang takdir mu'allaq pun kita tak tahu juga. Sebab semuanya ada dalam catatan malaikat. Kita kan tak tahu kan? Oh, ini adalah contoh. Contoh. Contoh sekiranya ada dalam catatan malaikat. Mungkin 60 dan 65, mungkin 70 dan 83, mungkin 81 dan 90 dan 96 dan 97. Kita tak tahu yang mana satu dan banyak mana ada dalam catatan malaikat. Tak. Hanya contoh ini untuk kita memahamkan kenapa saya katakan doa tidak boleh mengubah hakikat takdir, tapi doa yang dimaksudkan boleh menolak takdir tu takdir yang mana? Supaya kita tidak kepada satu prasangka Allah mengubah takdirnya mengikut kehendak dan keperbuatan manusia. Kita semua kan tertakluk, tertunduk kepada ketentuan dan takdir Allah keseluruhannya. Dan apa yang berlaku di alam ini tidak akan menjejaskan apa-apa pun keagungan, kebesaran, kemuliaan, ketentuan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang itu dia salah faham pada satu-satu hadis yang belum diperincikan pembahagiannya setelah digabungkan dengan hadis-hadis dan ayat Quran yang lain yang menyeluruh dalam menceritakan tentang qada dan qadar, boleh mendatangkan satu prasangka bahawa doa dan silaturahim adalah satu perjuangan untuk mengubah takdir Allah ke atas saya secara hakikat. Jawapan ni berbahaya nanti. Kita akan jadi satu kelompok nama dia Qadariyah. Dia rasa boleh ubah kerana dia ada kuasa. Kerana dia ada kuasa. Betul Ustaz. Memang ada orang menyangka begitu. Itulah sebab tu kena kita berusaha. Saya cuba usaha cara bahasa yang cuba tengah fikir ni, bahasa yang paling mudah. Sebenarnya panjang, bukan panjang, taklah panjang sangat. Sebenarnya memang ada proses lain yang perlu kita lalui untuk sampai kepada faham yang ni. Maknanya go through ayat per ayat, satu persatu dan ada beberapa step. Tapi oleh kerana kita nak gunakan masa yang selama 45 minit ni, saya tengah cuba cari cara lah. Tapi insyaAllah, don't worry. Semasa ke semasa, ke hadapan, insyaAllah saya akan buat pengulangan, ada selit-selit sikit. Yang mana dengan selit-selit sikit dan pengulangan yang kita buat tu, dia akan menambahkan pemahaman kita dan teguhkan yang kita dah faham separuh tu, nanti sebesikit dia akan tambah. Dan benda ni penting sebab dia melibatkan seluruh kehidupan kita. Dan dia akan mempengaruhi bagaimana kita meletakkan prasangka pada semua perkara yang berlaku ke atas kita. Dan dia punya sedap dia, lazat dia ialah ketika mana kita diberikan kefahaman itu dengan yang betul, faham dengan yang betul. Kerana faham yang salah tak jadi juga. Dengan faham yang betul dan kemudian kita dapat mempraktikkan melalui hati kita dalam setiap satu takdir yang Allah tentukan pada kita. Masa tu tak tahu nak cakap, dia punya lazat dia wallahu alam. Bukan lazat sebab hidup senang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya, maaf Ustaz. Macam mana dia relate takdir mu'allaq dengan mubram? Allah dah tentukan sesuatu takdir yang tidak boleh berubah. Yang mu'allaq ni yang boleh, macam nak tanya boleh dia kebarangkalian yang ada. Kebarangkalian. Kebarangkalian yang ada, yang semuanya, yang endingnya, pengakhirannya
yang berlakunya akhirnya nanti semuanya akan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di sisi Allah. Maksud di sini apa pun jua walaupun kita berdoa, takdir apa yang terjadi semuanya adalah dari Allah. Takdir Betul. yang kita tidak tahu sebenarnya dah ditulis Betul? atau tak ditulis bertukar kerana apa pun jua terjadi itu tetap takdir Allah. Betul? Betul Ustaz Betul. So maksud kat sini kita sebenarnya tak tahu apa yang ditulis Allah takdir Betul? kepada kita, hanya Betul. apa yang terjadi kita kena yakin itu adalah takdir Allah sebenar. Betul. Betul Sampai situ betul. Sampai situ Asal- tepat. Okey. Itu Ah. saya punya fahaman lah. Apa Bagus, pun bagus, jua bagus, bagus. terjadi, Itu salah satu cara dia. Kita nak Ah. mengesahkan apa yang kita fikir sampai ke tahap situ. Betul? Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah Ustaz. Maknanya Ustaz, saya berjelas, maknanya kita setelah berdoa, kita bertawakal sajalah ya Ustaz ya. Tawakal Macam tu, kita pun adalah dalam takdir Allah juga. Tapi bagus bertawakal. Kita syukur Allah berikan kita peluang untuk bertawakal. Sebab kita dapat bertawakal pun dengan takdir Allah juga. Akhirnya kita tak rasa sombong dengan tawakal yang kita buat. Sebab kita syukur Allah tentukan kita dapat bertawakal dan kita dapat bertawakal kepada Allah. Hanya yang kehadapan kita berdoa agar tawakal kita kepada Allah tu diterima oleh Allah sebagai tawakal yang benar-benar, tawakal yang betul di sisi Allah. Ya, Ustaz, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bagus, sama. Ustaz nak tuan tanya tanya, sikit. Ustaz. kalau kita cakap macam kita berubah daripada satu takdir ke satu takdir yang lain macam mengikut contohnya macam dahan atau ranting. Kita pilih jalan ranting ke sini macam jalan lah. Kita pilih ke kiri, kita akan ikut jalan takdir yang dah ditetapkan kat kiri. Kalau kita pilih ke kanan, kita dah tetap kita ikut takdir yang ditetapkan ke kanan. Boleh ke macam tu? Dulu yang menggunakan istilah itu adalah Sayyidina Umar. Ada orang nak elak daripada satu tempat. Sayyidina Umar kata kalau kamu elak daripada satu tempat, kamu berpindah daripada satu takdir yang Allah takdirkan masa tu kamu kat situ. Kemudian kamu pindah ke sana. Yang kamu pindah tu pun, kalau dapat pindah lah. Berpindahnya, bertukarnya kamu lari pun, jawapannya kamu berpindah kepada takdir Allah juga. Dengan makna, setiap apa yang kita buat sebenarnya tak terlepas daripada takdir. Hanya pada kita benda tu berubah. Hakikatnya takdir Allah tu tak berubah. Kerana memang Allah dah takdirkan sampai masa kita ke tempat B pula, maka ke tempat B lah kita. Ustaz, makna kesimpulannya mu'allaq tu juga kita back balik kepada mubram, betul tak? Maknanya pergerakan yang usaha dalam berdoa apa semua tu kena letak yang tu juga mubram. Yang tu Allah tetapkan untuk saya berusaha. Dia nak mengenal diri hamba tu macam mana nak cakap Ustaz? Ya Allah pengsan Ustaz, memang kena explain. Tak, saya nak kena dapatkan sebab situ akan ada adik-adik yang akan jelaskan balik. Tak kena simple word nanti insyaAllah. Saya kena ulang recording ni. Don't worry, insyaAllah. Ini saya baru dapat cerita sedikit. Nanti insyaAllah yang ke hadapan kita, sebab tu saya pernah cerita kan, kalau nak masuk kitab Al-Hikam ni saya ada risau-risau sikit. Sebab sebenarnya ada benda lain yang perlu kita tahu lebih dulu. Tapi saya, tak apa. Saya ujian juga untuk saya fikirkan cara yang paling mudah untuk itu. Tapi ada mujahadah sikit lah, kena macam mana cara dia, gitulah. Tapi don't worry. Untuk sampai yang tadi tu, masing-masing yang dah sebut tu bagus. Pegang dulu, ingat dulu dan tengok dulu, renung dulu. Nanti persoalan yang berbangkit ke hadapan nanti kita akan perlahan-lahan pergi dan insya-Allah peringkat demi peringkat. Tapi sabar. Ilmu ni mesti nak kena ada dua. Satu tawaduk, yang kedua sabar. Sabar untuk faham pun sama juga. Insya-Allah. Don't worry. Tapi saya rasa semua insya-Allah boleh dapat. Ustaz macam dah nak migraine. Boleh ke saya bayangkan mubram ni set, mu'allaq ni subset? Macam matematik tu. Oh ya, alamak saya pula tak berapa pandai matematik. Ya, macam subset. Mu'allaq ni subset kan? Subset kan? Yes, subset tu muhram. Okay. Subset, makna subjek. Dengan doa kita, takdir tu tetap takdir Allah. Apa jua pun pasal kita tak tahu apa benda sebenar takdir yang Allah dah tulis untuk kita kan Ustaz. Ya, betul. So apa jua yang terjadi, kita kena terima hakikat itu adalah takdir yang ditulis untuk kita. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah.
Jadi begitulah. Jadi saya ucapkan jazakumullah, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis kerana saya pun ada sikit urusan penting pagi ni. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah dan mudah-mudahan kita terus istiqamah. InsyaAllah yang lebih menarik lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang sudi bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit dan berbagai masalah, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya dan diberi syifa yang sempurna. Dan terima kasih juga atas syarah daripada kitab Hikam Jawi pada pagi ini. Dua perkara yang kita telah belajari iaitu tentang mubram, iaitu kita yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, iaitu yang tidak boleh putuskan ataupun tidak adakan perubahan. Dan satu lagi ilmu mu'allaq, iaitu tergantung terkait dengan sesuatu, iaitu catatan malaikat. Jadi tiada sesuatu pun terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita teruslah istiqamah mengikuti kelas ini setiap hari Isnin dan hari Rabu kuliah subuh untuk terus kita meningkatkan lagi dan teguhkan lagi kefahaman kita supaya kita di jalan yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan barakah dan manfaat bagi kita insya-Allah. Kuliah kita sebentar lagi ialah bersama dengan Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf, tafsir surah An-Nur sebentar lagi. Dan terima kasih kepada semua, kepada tim Gemah Nur Iman yang telah pun bersama pada pagi ini, iaitu para pencinta ilmu semua. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur yang barakah, dimurahkan rezeki, dimurahkan urusan kita untuk dunia dan akhirat. Dan mohon Ustaz membimbing bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As sebagai menutup kuliah pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.